Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar PKA, okay, supaya berada dalam keadaan sihat, bersemangat. Okay, berjumpa kita untuk sesi pembelajaran online PKA ni untuk kali kedua yang dilakukan secara maya. Okay, so pada minggu lepas kamu telah bersama dengan Cikgu Radin, dan dalam sesi tersebut Cikgu Radin telah menerangkan berkaitan dengan salah satunya adalah format pentaksiran. So saya harap semua pelajar jelas dan faham bagaimana format pentaksiran pada tahun 2021 nanti ditanya dan sebagainya. Yang kedua, dalam modul tersebut dalam sesi tersebut telah membincangkan berkaitan dengan modul 1 PKA tingkatan 5. Okey, antara perkara-perkara yang telah diperbincangkan adalah berkaitan dengan yang pertama adalah jenis sistem pengangkutan. Okey, apa dia mode, apa dia medium dan sebagainya. Yang kedua, telah membincangkan berkaitan dengan pengangkutan berkonsepkan lestari. Apa yang dikatakan sebagai lestari? So telah diperbincangkan. Yang ketiga, telah membincangkan berkaitan dengan sistem saliran pada permukaan, sistem saliran jalan raya. Okey, bagaimana kita nak mengalirkan air laluan permukaan dan sebagainya. So 3 perkara telah diperbincangkan pada minggu lepas. Saya harap semua pelajar telah jelas, dan jika ada masalah boleh direct tanya melalui Telegram kelas masing-masing. Okey. So pada kali ini giliran saya untuk menerangkan ataupun membincangkan berkaitan dengan satu adalah faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Yang kedua adalah kaedah untuk menstabilkan cerun. Yang ketiga adalah jenis jalan raya. Dan yang keempat adalah aspek pembinaan jalan raya. Okay, so ada 4 perkara yang saya cuba sampaikan pada sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okay, so sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya harap semua pelajar dapat bersedia ada pen di tangan, ada kertas di tangan untuk mencatat segala perkara isi-isi penting ataupun perkara-perkara penting. Okay, so di akhir kelas kita nanti saya akan bagi satu latihan. Okey, saya akan sharekan latihan kepada kamu untuk dijawab. So latihan tersebut adalah melalui Google Form. Okey, so nanti sebelum pembelajaran online kita berakhir, saya akan bagi link. So saya minta semua pelajar dapat masuk dalam link tersebut dan menjawab latihan yang diberi. Okey, harap semua jelas Okey, so kita pergi slide yang pertama. Okey, faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. So ada 5 faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun. Yang pertama adalah beban, yang kedua adalah kejelikitan tanah, yang ketiga adalah penyaliran, yang keempat adalah tekanan air liang, dan yang kelima adalah kecerunan. So yang ni perlu tahu dan perlu ingat. So kalau soalan tanya apa faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun, okay, so semua boleh jawab. Yang pertama beban, yang kedua kejelikitan tanah, yang ketiga penyaliran, yang keempat tekanan air liang, dan yang kelima adalah kecerunan. Okey, so kita pergi satu persatu. Bagaimana beban boleh mempengaruhi cerun, bagaimana kejelikitan tanah boleh mempengaruhi cerun dan sebagainya. Okey. So beban. Daya yang bertindak pada satah gelinciran terdiri daripada beban cerun dan beban kenaan. Okey, beban cerun adalah beban berat dia sendiri. Beban kenaan adalah beban yang berada di atas cerun. Okey. Beban kenaan adalah beban yang terdapat pada cerun dan berada dalam keadaan stabil apabila direntangi oleh tegasan licin yang bertindak di sekeliling satah kegagalan. Sekiranya beban kenaan bertindak melebihi kekuatan licin tanah,
Okey, sekiranya beban yang berada di atas cerun melebihi kekuatan licin tanah, maka kegagalan cerun boleh berlaku. Okey. Jika berat kenaan yang berada di atas cerun melebihi kekuatan licin tanah, gelongsoran boleh berlaku. Itu maksud beban. Yang kedua adalah kejelekitan tanah. Okey, cerun tanah jelekit lebih stabil. Okey, kerana mempunyai daya ikatan yang kukuh antara zarah-zarah tanahnya. Okey, contoh cerun tanah jelekit seperti tanah liat. Tanah liat mempunyai sifat rekatan, okey, yang melekat antara zarah-zarah tanah. Okey, dan dia juga mempunyai daya geseran untuk mengikat zarah tanah dan berupaya menahan cerun daripada gelongsor atau gagal. So tolong ingat, tanah jelekit, okey, seperti tanah liat, dia ada rekatan. Itu sebabnya kalau kamu pegang tanah liat, dia rasa macam melekit, sebab dia ada daya rekatan. Daya rekatan dan daya geseran yang ada pada tanah jelekit akan mengikat zarah tanah dan berupaya menahan cerun daripada gelongsor. Okey, cerun tanah tidak jelekit seperti pasir dan kerikil, dia tak ada daya rekatan. Yang dia ada hanyalah daya geseran. So daya geseran tanpa daya rekatan tadi, okey, kurang berupaya menahan berat tanah dan beban kenaan sehingga menyebabkan tanah gelongsor. Okey, so tanah tidak jelekit seperti pasir. Pasir ni hanya ada daya geseran saja, tapi dia tak ada daya rekatan. So dia tak kuat untuk menanggung beban. Tanah jelekit seperti tanah liat, dia mempunyai daya rekatan dan dia mempunyai daya geseran. So dia kuat untuk menanggung beban dan mengelakkan dia gelongsoran. Okey, so untuk pengetahuan kamu, tanah kita ada 3 sifat, iaitu tanah jelekit, tanah tak jelekit seperti pasir dan kerikil, dan satu lagi adalah tanah organik. Tanah organik contohnya adalah tanah gambut. Okey, so itu berkaitan dengan kejelekitan tanah. Yang ketiga adalah penyaliran. Okey, kandungan air yang terdapat di dalam tanah boleh melemahkan ikatan zarah-zarah tanah. Air hujan yang mengalir pada permukaan cerun dan meresap dan resipan yang berlaku antara zarah tanah akan meningkatkan kandungan lembapan aras air bumi. Peningkatan kandungan lembapan akan meningkatkan lagi berat tanah dan seterusnya mengurangkan kekuatan licin tanah tersebut. Itu sebabnya sebelum ni, pada sesi yang pertama, kamu dah belajar bagaimana kita nak mengalirkan air larian permukaan ataupun air hujan. Okey, so antara kaedahnya kita bina kamber, gegeluk, erong salin, okey, parit jalan. So semua kaedah tu adalah untuk mengelakkan air hujan meresap masuk ke dalam tanah. Okey, kenapa kita nak mengelakkan dia meresap masuk? Sebab bila air meresap masuk akan meningkatkan kandungan lembapan dan aras air bumi. Okey, peningkatan kandungan lembapan tadi, yang air hujan yang meresap masuk, akan meningkatkan berat tanah dan mengurangkan kekuatan licin tanah. Okey, bila berat tanah meningkat, kekuatan licin dia kurang, boleh menyebabkan berlakunya gelongsoran ataupun kegagalan cerun. Itu sebabnya sebelum ni, pada sesi yang pertama, kamu dah belajar berkaitan dengan sistem saliran untuk air larian permukaan. Okey, nanti cuba tengok balik e-books yang telah dibekalkan. Okey, bagaimana sistem saliran untuk jalan raya. Okey, yang keempat adalah tekanan air liang. Okey, cerun yang berada dalam keadaan normal mempunyai kandungan lembapan dan tekanan air liang yang boleh membantu mengukuhkan ikatan zarah tanah. Semasa hujan, air larian permukaan akan meresap masuk ke dalam rongga dan liang zarah tanah. Ini menyebabkan peningkatan kandungan air dan meningkatkan tekanan air liang yang sedia ada. Tekanan air liang yang berlebihan akan menyebabkan tekanan antara zarah tanah berkurangan
dan ikatan antara zarah menjadi longgar sehingga menyebabkan kegagalan cerun. Okey. So kalau tengok pada gambar rajah yang disertakan, A ni adalah zarah tanah yang tersusun rapat, yang padat. Kehadiran air hujan akan meningkatkan tekanan air liang disebabkan oleh air yang mengalir di antara zarah-zarah tanah ni. So bila air mengalir di antara zarah-zarah tanah tadi, menyebabkan zarah tanah menjadi renggang. Lama kelamaan tanah tersebut akan lembut. Okey. Akhirnya akan berlakulah gelongsoran ataupun kegagalan. Yang kelima adalah kecerunan. Okey. Tanah yang mempunyai kejelikitan yang tinggi membolehkan kecerunannya dibina lebih curam. Jelekit, kita boleh bina dengan lebih curam. Tanah yang mempunyai kejelikitan yang rendah, dia dibina lebih landai untuk mengimbangkan antara tindakan berat kenaan dengan berat tanah dengan daya ricih permukaan pada cerun. Okey, nanti pada slide yang seterusnya kita akan tengok dia ada darjah yang sesuai. Kalau tanah jelekit, berapa darjah dia? Tanah tak jelekit, berapa darjah kecerunan dia? Okey, so kita akan tengok. So, apa yang perlu kamu tahu dalam faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun? Untuk faktor kecerunan, tanah yang mempunyai kejelekitan yang tinggi, dia boleh dibina lebih curam. Okey, manakala tanah yang mempunyai kejelekitan yang rendah, dia perlu dibina lebih landai. So, ada 5 faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah beban, yang kedua adalah kejelikitan tanah, yang ketiga adalah penyaliran, yang keempat tekanan air liang, dan yang kelima adalah kecerunan. Okey, so saya harap semua faham, semua dah jelas dan semua boleh ikut apa yang saya cuba sampaikan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi cerun. Okey. Kita tengok pula kaedah untuk menstabilkan cerun. Okey, so saya rasa banyak kaedah yang boleh digunakan, dan saya rasa kamu pun biasa nampak kaedah-kaedah untuk menstabilkan cerun. So kalau kamu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang melalui kawasan cerun, saya rasa kamu boleh tengok apa kaedah-kaedah yang diguna pakai. Okey, so pada peringkat kamu ni ada 8 kaedah yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah melandaikan cerun. Okey, kaedah yang pertama yang kita boleh guna pakai adalah melandaikan cerun. Yang kedua adalah membina tembok penahan. Yang ketiga adalah membina tembok gabion. Apa dia tembok gabion? Okey, saya rasa kamu mungkin pernah tengok tapi kamu tak tahu dia tembok gabion. Okey. Yang keempat adalah penanaman pokok dan rumput. Ni biasa kita nampak. Selalu penanaman pokok dan rumput mesti ada teres. Okey, mesti dibina sekali dengan teres. Lepas tu dia akan tanam buat penanaman pokok dan rumput. Okey, yang kelima adalah membina saliran. Okey, yang keenam membina sistem penambat. Seterusnya memasang geosintetik, dan akhir sekali memasang cerucuk kepingan. So ada 8 kaedah dalam menstabilkan cerun. Okey, perlu kamu tahu dan perlu kamu ingat 8 kaedah ni. Okey, yang pertama adalah melandaikan cerun. So sudut cerun bagi tanah tak jelekit mestilah tidak melebihi 60 darjah. Okey, contoh tanah tak jelekit apa? Pasir, kelikir. Okey, kecerunan dia mestilah tidak melebihi 60 darjah. Dan sudut bagi tanah tak jelekit tidak melebihi 30 darjah. Okey, minta maaf, saya ulang lagi sekali. Okey, sudut cerun bagi tanah jelekit. Tanah jelekit contohnya adalah tanah liat. Okey, kecerunannya tidak boleh melebihi 60 darjah. Okey, itu tanah jelekit. Tanah tidak jelekit, contohnya pasir dan kelikir, tidak melebihi 30 darjah. Okey, maksudnya tanah tak jelekit dia lebih landai. Kalau tanah jelekit
dia mungkin dia boleh dibina lebih curam. Macam tu. Okey, so ni gambar rajah cerun tanah jelekit bersudut 60 darjah. Cerun tanah tak jelekit sudutnya tidak melebihi 30 darjah. So gambar rajah yang seterusnya adalah berkaitan dengan cerun landai. Okey, yang ditanam juga dengan penanaman rumput dan pokok. Okey. Yang kedua adalah membina tembok penahan. Okey, so tembok penahan ni saya rasa kamu biasa nampak. Okey, di tepi-tepi jalan yang dibina daripada konkrit. Lepas tu ada lubang-lubang dia. Okey, daripada pipe PVC dan sebagainya. Okey, tembok penahan yang direka bentuk mampu menanggung beban yang dikenakan. Tembok penahan dibina daripada batu atau konkrit bertertulang. Okey, rajah menunjukkan tembok penahan konkrit bertertulang dan tembok penahan graviti. Okey, so ni gambar rajah dia. Selalu pembinaan tembok penahan ni terdapat juga lubang leleh dan bahan berbutir tergrid. Okey, so ni lubang leleh. And then belakang ni adalah bahan berbutir tergrid. Pada lubang leleh, okey, untuk lubang masuk ni yang diletakkan bahan berbutir tergrid. Okey, apa fungsi lubang leleh? Lubang leleh ini fungsinya adalah untuk mengalirkan air yang terkumpul di belakang tembok. Okey, mengalirkan air yang terkumpul di belakang tembok. Itu fungsi lubang leleh. Manakala bahan berbutir tergrid ni fungsinya adalah untuk mengelakkan lubang leleh daripada tersumbat. So diletakkan dengan bahan berbutir tergrid. Okey. So tebal biasanya tembok penahan diperbuat daripada konkrit bertertulang. Tebal dan tinggi tembok bergantung pada bahagian cerun yang perlu disokong. Okey, so itu berkaitan dengan tembok penahan. Okey, yang ketiga adalah tembok gabion. So ni tembok gabion. Saya rasa kamu biasa nampak. Tembok gabion ni selalunya dibina daripada jaring. Okey, dia ada jaring and then diletakkan dengan batu-batu. Okey, tembok gabion merupakan sangka jaring yang berbentuk segi empat yang diisi dengan ketulan batu sederhana. Okey, selalunya saiz sangka jaring ni berukuran 1 darab 1 meter darab 1 meter. Okey, dan diisikan dengan batu granit dan disusun secara bertangga-tangga, bertingkat-tingkat. Okey, atau berbentuk hamparan supaya lebih kukuh dan stabil. So ini adalah tembok gabion. Yang seterusnya adalah penanaman pokok dan rumput. Okey, so kalau kamu tengok gambar rajah ni, ni penanaman rumput. Selalu juga dia sekali dengan teres. Okey, ada teres, dia tanam rumput. Okey, penanaman pokok dan rumput boleh menghalang hakisan cerun dan dapat mengurangkan kelajuan air larian permukaan. Okey, so dia nak mengelakkan runtuhan tanah, so dia tanamlah dengan rumput supaya air larian permukaan ataupun air hujan dapat dikurangkan kelajuan dia. Okey, selalu penanaman rumput ni dia dibina beserta dengan satu teres. Okey, dan yang kedua ada sistem saliran. Okey, so saya rasa kamu biasa nampak ada saliran yang dalam bentuk bertangga-tangga, itu dipanggil sebagai saliran pemungut. Okey, ada saliran yang biasa dipanggil sebagai saliran pemintas dan ada dekat bawah dia sekali dipanggil sebagai saliran tepi. So kenapa saliran pemungut ni dibina dalam keadaan bertangga-tangga ni? Okey, tujuannya adalah untuk mengurangkan kelajuan air larian permukaan. Okey, untuk mengurangkan kelajuan air hujan semasa turun. Okey, so ini adalah penanaman rumput dan pokok. Yang seterusnya adalah membina sistem penambat. Okey, penambat biasanya dibina pada tanah cerun yang keras dan padu. Penambat atau sauh bumi terdiri daripada kabel atau bar
atau bar keluli tegangan tinggi yang dipanggil tendon. So ni tendon. Satu hujung tendon ditanam di dalam tanah dengan menggunakan turapan simen ataupun turapan berturap atau tanah berturap. Manakala hujung satu lagi ditambat pada plat galas di atas struktur yang akan disokong. Okey. So dia ada tendon. Tendon ni lah yang akan ditanam di dalam tanah. Okey. Hujung tendon satu lagi akan terkeluar dan berada di atas plat galas di atas struktur yang disokong. So ni, saya rasa kamu biasa nampak kot. Ada satu tendon macam terkeluar. Okey, bar keluli yang terkeluar. Okey, dan selalunya ada nut dekat sini. Diikat pada plat galas ni. Okey. So itu adalah sistem penambat. So sistem penambat ni digunakan untuk cerun tanah yang keras dan padat. Tolong ingat untuk cerun yang keras dan padat. Yang seterusnya adalah memasang geosintetik. Okey, fungsi utama geosintetik adalah untuk mengukuhkan tanah dan menstabilkan binaan seperti subgrade dan cerun. Geosintetik diletakkan antara dua jenis bahan yang berbeza. Contohnya, tanah dan batu bau berfungsi untuk menghalang pencampuran antara kedua-duanya. Okey, rajah menunjukkan cerun yang dihampar dengan geosintetik. Geosintetik ni ada satu bahan yang dihamparkan pada cerun bagi mengelakkan cerun tersebut runtuh. Okey, so ni dipanggil sebagai geosintetik. Yang seterusnya adalah memasang cerucuk kepingan. Okey, cerucuk kepingan boleh digunakan secara sementara atau kekal. Cerucuk kepingan sangat tahan dan berkesan dalam menahan air tanah dan air. Cara pembinaan cerucuk keping ini juga melalui cara hentakan menggunakan set penukul atau penggetar. Cerucuk keping sangat sesuai dalam pembinaan ruang bawah tanah dan dinding penahan ombak. So saya rasa siapa yang duduk dekat bandar-bandar, dekat bandar besar, untuk pembinaan ni, saya rasa biasa kamu nampak cerucuk keping ni lah untuk mengelakkan cerun tu daripada runtuh. So dia akan letak dengan cerucuk keping. Okay, so itu adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah untuk menstabilkan cerun. So ada 8 kaedah tadi yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu tahu, dan boleh bezakanlah antara satu kaedah dengan satu kaedah yang lain. Okay, so saya harap semua jelas berkaitan dengan satu faktor. Yang pertama tadi yang saya cerita adalah faktor yang mempengaruhi kestabilan cerun, dan yang kedua adalah kaedah bagaimana kita nak menstabilkan cerun. Okay, so saya harap nanti kalau kamu bergerak dari satu tempat ke satu tempat, okay, kamu nampak cerun, kamu nampak kaedah, and then kamu boleh identifikan. So ni kaedah apa yang digunakan, ni kaedah apa yang digunakan. Okay, supaya kamu sentiasa ingat berkaitan dengan kaedah-kaedah penstabilan cerun. Okay, so jika ada masalah, ada sebarang pertanyaan, kamu boleh typekan di bahagian komen. Okay, nanti saya ataupun Cikgu Radin cuba jawab segala pertanyaan kamu. Okay, kita pergi kepada yang ketiga adalah pembinaan jalan raya. Okay, apa dikatakan sebagai jalan raya? Bermaksud proses pembukaan ruang trafik untuk laluan kenderaan. Okay, ada laluan kenderaan, itu dimasukkan sebagai jalan raya. Pihak yang bertanggungjawab mengklasifikasi dan mengkategori jalan-jalan di Malaysia adalah JKR. Apa dia JKR? Jabatan Kuasa Kerja Raya Malaysia. Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kuasa pula. So JKR adalah Jabatan Kerja Raya, merupakan pihak yang bertanggungjawab
mengklasifikasi dan mengkategori jalan di Malaysia. Okey, secara amnya jalan raya boleh dikategorikan kepada dua, iaitu jalan bandar dan jalan luar bandar. Okey, jalan raya secara amnya boleh dikategorikan kepada dua jenis, dua bahagian, iaitu jalan raya, iaitu jalan bandar, satu lagi adalah jalan luar bandar. Okey, jalan bandar dia terdiri daripada jalan tempatan, lebuh raya ekspres, jalan arteri, jalan pengumpul. Okey, so jalan bandar dia terdiri daripada 4. Satu, jalan tempatan, ada lebuh raya ekspres, ada jalan arteri dan ada jalan pengumpul. Nanti kita tengok. Manakala jalan luar bandar ni dia ada 5. Lebuh raya ekspres, lebuh raya, jalan utama, jalan sekunder, jalan minor. Okay, so jalan di luar bandar ada 5 jalan. Saya ulang sekali, jalan raya ekspres, lebuh raya, jalan utama, jalan sekunder dan jalan minor. Okay, nanti kita tengok satu persatu apa ciri-ciri jalan-jalan tersebut. Okey, lebuh raya ekspres. Lebuh raya ekspres ni dia gunakan untuk perjalanan yang jauh, pergerakan yang jauh, perjalanan yang jauh. Itu adalah lebuh raya ekspres. Okey, selalu untuk trafik berkelajuan tinggi. Kenderaan yang ada dalam lebuh raya ekspres ni semuanya berkelajuan tinggi. Had maksimum adalah 110 km/jam. Persimpangan dan akses yang terhad. Okey, dekat lebuh raya ekspres ni kita suka nak jumpa persimpangan. Okey, yang ada adalah flyover. Okey, mempunyai tol. Setiap keluar masuk ada tol. Okey, dia dibina oleh syarikat konsesi. Syarikat konsesi ni adalah syarikat swasta. Seperti apa? Plus, Elite, Lekas, Duk dan sebagainya lah. Okey, itu adalah syarikat konsesi. Dia di penyelenggaraan jika ada kerosakan pada jalan raya tersebut, pada lebuh raya ekspres, juga di bawah tanggungjawab syarikat konsesi. Okey, so pembinaan jalan tersebut, lebuh raya ekspres, walaupun di bawah tanggungjawab syarikat konsesi, tapi dia juga berada di bawah seliaan LLM. Apa dia LLM? Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, itu yang pertama, lebuh raya ekspres. Yang kedua adalah jalan raya ataupun jalan arteri. Kalau kat bandar dipanggil sebagai jalan raya. Kalau kat luar bandar dipanggil sebagai jalan arteri. Apa ciri-ciri jalan raya dengan jalan arteri ni? Okey, dia untuk perjalanan jarak sederhana. Had maksimum adalah 90 km/jam. Menghubungkan lebuh raya ekspres. Peruntukan untuk pembinaan di bawah tanggungjawab JKR. Okey, di bawah tanggungjawab JKR Kerajaan Pusat. Apa dia JKR? Jabatan Kerja Raya ataupun Kerajaan Persekutuan. Penyelenggaraan, jika ada kerosakan, yang bertanggungjawab untuk penyelenggara adalah JKR Kerajaan Pusat ataupun Kerajaan Persekutuan. Okey. Yang ketiga adalah jalan utama ataupun jalan pengumpul. Kalau dekat bandar dipanggil sebagai jalan utama, kalau kat luar bandar dipanggil sebagai jalan pengumpul. Untuk perjalanan jarak sederhana. Okey, had maksimum adalah 90 km/jam, menghubungkan daerah dengan daerah yang lain dalam negeri yang sama. Contohnya kalau kat Seremban, yang menghubungkan Seremban dengan Kuala Pilah, Seremban dengan Jelebu. Itu adalah jalan utama ataupun jalan pengumpul. Okey, peruntukan untuk pembinaan jalan ini adalah di bawah JKR Kerajaan Negeri. Penyelenggaraan dia juga adalah di bawah JKR Kerajaan Negeri. Okey. Yang seterusnya adalah jalan sekunder ataupun jalan tempatan. Okey, digunakan untuk perjalanan jarak sederhana. Had maksimum adalah 60 km/jam, menghubungkan satu tempat dalam daerah yang sama. Contohnya Seremban ke S2.
Okey, Seremban ke mana lagi? Menghubungkan satu tempat dalam daerah yang sama. Seremban ke Estu, Seremban ke mana lagi? Sikamat, itulah. Okey, peruntukan adalah di bawah pihak berkuasa tempatan. Penyelenggaraan juga di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Yang seterusnya adalah jalan minor. Untuk perjalanan jarak yang pendek, peruntukan untuk pembinaan di bawah pihak berkuasa tempatan. Penyelenggaraan jika ada kerosakan di bawah tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Okey, so ada 5 ciri jalan-jalan raya di Malaysia yang perlu kamu tahu. Okey, sebelum ni tahu jalan raya, lebuh raya. Okey, jalan raya, lebuh raya, jalan kampung. Itu je. So sekarang harap kamu jelas ada 5 ciri jalan raya di Malaysia. Yang pertama, lebuh raya ekspres, jalan raya ataupun jalan arteri, jalan utama ataupun jalan pengumpul, jalan sekunda ataupun jalan tempatan, dan akhir sekali adalah jalan minor. Okey, so jalan minor ni adalah jalan yang berada di dalam satu kampung. Okey, jalan yang berada dalam satu kampung, jalan yang berada dalam satu felda, itu dipanggil sebagai jalan minor. Okey, aspek pembinaan jalan raya di Malaysia. Yang pertama sekali yang perlu kamu tahu adalah kaedah pembinaan. Okey, pembinaan lebuh raya ekspres biasanya dilakukan oleh syarikat konsesi. Okey, syarikat konsesi macam yang saya beritahu tadi, dia adalah syarikat swasta. Okey, walaupun dibina oleh syarikat konsesi, tapi dia tetap di bawah seliaan LLM. Okey, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, so selalunya syarikat konsesi inilah yang akan membina lebuh raya ekspres, dan dia dibenarkan untuk memungut tol, okey, bayaran dalam satu tempoh masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian konsesi tersebut. Okey, yang kedua adalah kaedah penyelenggaraan. Okey, penyelenggaraan jalan di Malaysia bergantung kepada jenis jalan. Penyelenggaraan lebuh raya ekspres di bawah tanggungjawab syarikat konsesi dan di bawah seliaan LLM. Okey, manakala penyelenggaraan jalan lain berada di bawah tanggungjawab JKR, sama ada JKR Persekutuan, JKR Negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Okey, so itu kaedah penyelenggaraan dia. Okey, peruntukan keuangan. Peruntukan keuangan, okey, pembinaan dan penyelenggaraan jalan dia memerlukan peruntukan yang sangat besar dan sangat tinggi. Okey, so tanggungjawab menyediakan peruntukan keuangan bagi tujuan pembinaan dan penyelenggaraan bergantung kepada jenis jalan. Okey, kalau jalan lebuh raya ekspres, keuangan dia adalah daripada syarikat konsesi. Okey, dan dia akan dapat balik pulangan melalui kutipan tol. Okey, manakala untuk peruntukan keuangan bagi jalan-jalan yang lain, dia adalah di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Okey, untuk membina dan menyelenggara jalan-jalan tersebut. Okey, fungsi dan reka bentuk. Okey, jalan boleh diklasifikasikan kepada dua, iaitu jalan bandar dan jalan luar bandar, sebagaimana yang telah diperincikan dalam slide-slide sebelum ni. Okey, reka bentuknya pula adalah mengambil kira faktor had laju trafik, beban trafik dan prestasi jalan yang dibina. Okey, boleh beza tak lebuh raya ekspres dengan jalan biasa? Kalau kamu perasan, kalau kamu boleh rasa apa beza dia, macam mana dia punya segi reka bentuk dan fungsi dan jalan tersebut. Okey, so reka bentuk jalan ni dia mengambil kira satu faktor had laju trafik. Itu sebabnya lebuh raya ekspres kamu tengok banyak lane. Okey, yang kedua adalah beban trafik.
Okey, dan yang ketiga adalah prestasi jalan yang hendak dibina. So itu aspek daripada segi fungsi dan reka bentuk jalan. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan fungsi dan reka bentuk jalan raya. Okey. Reka bentuk mengambil kira macam saya sebutkan tadi, satu, had laju trafik, dua, beban trafik, dan yang ketiga adalah prestasi jalan yang hendak dibina. Okey. JKR telah menetapkan piawaian reka bentuk luar bandar, ART dengan U. ART ni adalah rural. Okey, U ni adalah urban. Okey, kalau bandar dipanggil sebagai urban lah, jalan yang urban, U6, U5, U4. Okey, kalau kat luar bandar dipanggil sebagai ART, rural. Okey, kategori jalan ni apa? ART 6 lebuh raya ekspres, U6 lebuh raya ekspres, ART 5 lebuh raya jalan utama. Kalau dekat bandar dipanggil sebagai jalan arteri, U5. So ini adalah piawaian ataupun klasifikasi yang telah ditetapkan oleh JKR. Okey. Bagaimana piawaian reka bentuk dia? Okey. U6 atau R6 ataupun U6, apa dia U atau R6 tu? Apa dia 6 tu? 6 tu adalah lebuh raya ekspres. Okey. R tu apa? Luar bandar. U tu apa? Urban, bandar. Okey, telah menetapkan piawaian reka bentuk geometri yang tinggi. Okey, jarak perjalanan yang jauh dengan had laju perjalanan melebihi 90 km per jam. Pembahagi jalan berkembar dengan kawalan akses yang penuh. Maksudnya tak boleh akses sebarangan. Mesti ada kawalan pintu masuk dia. Okey, U6 R5. Okey, piawaian reka bentuk geometri yang tinggi, jarak perjalanan yang jauh dan sederhana dengan had laju perjalanan sederhana melebihi 80 km per jam, boleh direka bentuk dengan pembahagi jalan berkembar dengan kawalan akses separa. Okey, itu R6 dengan U5. Okey, R4 U4 untuk piawaian reka bentuk geometri yang sederhana, jarak perjalanan sederhana dengan had laju perjalanan sederhana melebihi 70 km per jam, kawalan akses separa. Maksudnya ada tol and then tak ada. Okey, keluar masuk dia separa lah, tak penuh macam lebuh raya ekspres. Okey, R3 U3, piawaian reka bentuk geometri yang rendah, trafik tempatan dengan had laju pemanduan 60 km per jam, kawalan akses separa atau tiada kawalan akses. Okey, R2 U2, piawaian reka bentuk geometri yang rendah untuk trafik tempatan rendah sahaja, had laju perjalanan kurang daripada 50 km per jam dan tiada kawalan akses. Okey, R1 U1, apa dia R1 U1? Ni jalan minor tadi. Okey, piawaian reka bentuk geometri yang paling rendah dengan had laju perjalanan kurang 40 km per jam, jumlah kenderaan dagangan yang rendah berbanding dengan penumpang trafik. So maksudnya kualiti jalan tersebut adalah rendah. So sesuai dengan dia lah piawaian reka bentuk dia. Okey, ini adalah antara reka bentuk jalan raya. Okey, so pengagih utama jalan. Okey, saya harap kamu boleh tengok pengagih utama jalan 4 lorong 2 hala. Okey, so kalau kamu perasan macam mana dia buat 4 lorong. Okey, 4 lorong 2 hala, maksudnya ada 2 lane. 2 lane ke depan, 2 lane ke belakang. Macam itulah. Okey, dia ada reserve jalan untuk pelebaran pada masa hadapan. Ada laluan motosikal, ada landscape. Okey, ada reserve parit. And then ada pembahagi. Okey, Rajah 6.12, pengagihan sekunder jalan 4 2 lorong hala. Okey, dia ada 2 lorong pergi balik. Dia ada laluan motosikal, dia ada landscape, dia ada parit jalan. So ini yang 6.12 adalah untuk lebar jalan 30 meter. Okey, untuk lebar jalan 20 meter, okey, apa yang ada?
ada laluan sahala, bukan laluan sahala, ada laluan satu lane, okey, pergi balik, laluan motosikal, landscape, jalan kaki dan parit jalan. Okey, yang ni adalah reka bentuk bagi 20 meter. Okey, 6.11 adalah reka bentuk jalan bagi 40 meter. So lagi lebar. So dia sesuai untuk mana? Sesuai untuk lebuh raya ekspres. Macam itulah. Okey, klasifikasi jalan dan had laju reka bentuk. Okey, R6, U6, had lajunya adalah 90 minit, akses penuh, lebar lorong 3.7 meter. Okey. R5, U5, had laju 80 minit, kawalan akses adalah separa, lebar lorong adalah 3.5 meter. Sesuai untuk lebuh raya, jalan utama dan jalan arteri. R4, U4, had laju 70 minit, lebar lorong 3.3 meter. Sesuai untuk jalan utama, jalan sekunder, arteri dan jalan pengumpul. R3, U3, had laju 60 minit, 60 km per jam, lebar adalah 3 meter. Sesuai untuk jalan sekunder, jalan pengumpul, jalan tempatan. R2, U2, had laju ciri kebentuknya 50 km per jam, lebar dia 2.8 meter, jalan kecil dan jalan tempatan. Manakala untuk R1, U1, had lajunya adalah 40 km per jam, lebar lorong adalah 5 meter, 5 dan kurang. Okey. Contoh jalan jalan kecil ataupun jalan tempatan. Okey, so itu adalah klasifikasi dan had laju reka bentuk, ciri-ciri reka bentuk untuk jalan-jalan yang telah ditetapkan. Okey. So saya harap semua pelajar jelas dan faham apa yang cuba saya sampaikan dan apa yang saya cuba untuk terangkan. So, saya ulang lagi sekali. Dalam sesi kali ini, saya telah membincangkan yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi cerun. Yang kedua adalah kaedah menstabilkan cerun tadi ada 8. Jenis jalan raya ada 2 kategori, jalan bandar dengan jalan luar bandar. Dan yang keempat, saya telah menerangkan berkaitan dengan aspek pembinaan jalan raya. Okey, dan juga klasifikasi dan ciri-ciri reka bentuk jalan raya. So saya harap semua jelas. Okey, ada masalah boleh tanya. Okey, kami guru-guru akan cuba bantu setakat mana yang boleh untuk memahamkan kamu berkaitan dengan topik ini. So, saya harap semua pelajar dapat menjawab latihan yang akan diberikan melalui link Google Form. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih kerana memberi kerjasama untuk mendengar. Okey, jumpa lagi pada sesi pembelajaran minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.